Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Menghadap ke bawah duli yang maha mulia Tuanku Raja Perlis, ke bawah duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda Perlis, duli yang teramat mulia Tuanku Raja Puan Muda Perlis, patik menjunjung kasih dan memohon perkenan untuk menyampaikan sesi ucap tamu ini di dalam majlis ini. Junjung kasih Tuanku. Yang Amat Menteri Besar, Difdi Kehormat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Saya mempunyai masa yang terhad, iaitu selama sebanyak setengah jam. Jadi saya akan cuba bercakap dalam beberapa poin yang saya rasa perlu untuk saya sampaikan dalam majlis ini. Yang pertamanya ialah, kita dah tahu tadi ada dua pembentangan yang telah dilakukan oleh Al-Fadhil Datuk Dr. Abdul Basit dan Al-Fadhil Dr. Kamilin, yang mungkin semua telah mendengarnya. Saya ingin menyentuh satu hal, kerana hari ini orang selalu membincangkan tentang Malaysia baru ataupun keadaan yang baru, dan bagaimana realiti yang ini mengambil kira soal realiti semasa di dalam fatwa ataupun dalam pandangan hukum yang dilakukan di negeri Perlis ini. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, yang merupakan kitab yang terkenal yang dibaca oleh para sarjana hukum, beliau meletakkan satu fasal, iaitu beliau menyebut faslun fi taghayyurul fatwa wa ikhtilafiha bihasbi taghayyur azminati wal amkinati wal ahwal wan niyat wal awaid. Satu fasal, satu bab dalam membicarakan berubahnya fatwa disebabkan perubahan zaman, disebabkan perubahan tempat, disebabkan perubahan keadaan, disebabkan perubahan niat, dan disebabkan perubahan adat istiadat yang ada pada sesuatu tempat. Dan ini diambil kira di dalam fatwa, sehingga Al-Imam Ibn Qayyim menyebut, wa man aftan nas bi mujarradil manquli fil kutub ala ikhtirafi urufihim wa awaidihim wa azminatihim wa amkinatihim wa ahwalihim wa qara'ini ahwalihim faqad dhalla wa adall. Dan panjang lagi imaratnya, dan saya nak sebut terjemahannya. Katanya, sesiapa yang berfatwa kepada orang ramai hanya sekadar memetik dari buku-buku, daripada buku-buku yang berbeza uruf, yang berbeza keadaan, yang berbeza zaman, yang berbeza halnya dan kaitan dengan hal tersebut, maka sesungguhnya dia telah sesat dan menyesatkan. Kemudian dia menyatakan sesungguhnya jenayah terhadap agama itu lebih besar daripada jenayah seorang doktor yang mengubat orang dengan menggunakan satu buku, mengubat semua jenis penyakit manusia, sedangkan tanpa mengambil kira jenis penyakit, keadaan, negeri dan suasana. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, dia kata, bal hadha tabibul jahil wa hadha al-muftiul jahil adarru ala adyanin nas wa abdanihim. Mufti yang jahil itu lebih mudarat daripada doktor tadi kepada badan manusia dan kepada agama dan kepada badan manusia. Maka dengan itu para ulama membincangkan tentang kepentingan untuk meraihkan realiti yang berlaku di kalangan manusia sebelum sesuatu pandangan hukum dan fatwa itu dikeluarkan. Di sana ada perkara yang tetap di dalam agama yang tidak mungkin untuk diubah. Cara salat, ibadat-ibadat khusus, puasa, salat, ibadat-ibadat ini, akidah kita, ini tidak mungkin berubah. Tetapi pun begitu, ada keadaan-keadaan hatta ibadat-ibadat itu mesti melihat kepada realiti dan orang yang terbabit dengannya. Salat orang sakit tidak sama dengan salat orang sihat. Dan saya selalu buat satu contoh yang selalu disebut oleh para fuqaha, iaitu apabila Nabi SAW membicarakan dalam riwayat
Imam Muslim membicarakan tentang zaman kedatangan Dajjal. Dajjal datang 40 hari. Arba'una yauman, 40 hari. Cuma Nabi kata, yaumun kasanatin, wa yaumun kasyahrin, wa yaumu kajum'atin. Dalam 40 hari itu ada sehari panjang dia macam setahun. Ada sehari panjang dia macam sebulan. Ada sehari yang panjang dia macam seminggu, satu Jumaat. Kemudian Nabi kata, wasairu ayyamihi ka ayyamikum, dan hari-hari yang lain sama seperti hari-hari yang biasa. Sahabat dia tak tanya Dajjal macam mana rupanya, dia tak fokus itu. Dia tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, fadhalikal yawm alladhi kasanah atakfina fihi salatu yawmin. Wahai Rasulullah, hari yang mana panjang dia macam setahun tu, padankah kita semayang macam satu hari je? Katakanlah sehari 24 jam, tapi hari tu jadi macam 360 hari dia punya panjang dia. Maksud jadi dari segi tempoh hari tu. Dia tanya, cukup semayang sehari tak? Tanya semayang kalau ikut sehari, bagi 360 hari, 12 bulan, bahagi dengan 5 semayang, berapa bulan pula nak salat? Tapi dia sehari. Nabi SAW kata, la uqduru lahu qadrahu. Tak, Nabi kata, kamu sukat time dia, kamu agak masa dia. Macam orang kita pergi apa? Dulu kami terlibat dalam fatwa apabila Syekh Muzaffar nak naik ke angkasa. Di angkasa nak kira macam mana kan? Pasal dia tak ada malam siang ni. Kita kata dia kena tengok di Vancouver, tempat yang dia terbang itu, dia mengukur waktu solat berdasarkan waktu kebiasaan. Kita zaman pada satu hari Dajjal, artinya panjangnya macam setahun, kita kena ikut jam, tak boleh ikut matahari dah. Tapi saya nak ceritanya bukan Dajjal. Saya nak ceritanya apabila masa berubah, bagaimana implikasi ataupun aplikasi kepada hukum juga berubah. Kerana keadaan berubah. Dan dengan itu penting untuk kita mengambil kira soal-soal yang seperti ini. Sebab itu ada negeri tentang jamak solat umpamanya. Dalam fatwa negeri Perlis kita boleh jamak solat disebabkan hujan di masjid. Jamak sampai banjir, tak boleh mari masjid, susah ataupun hujan yang terlalu lebat, kita dalam fatwa kita jamakkan salat di masjid, bukan di rumah lah, di masjid. Kan? Di negeri-negeri seperti Eropah umpamanya, waktu Isya dia terlalu lewat. Budak-budak kita kalau duduk sana nak tunggu semayang Isya lambat betul. Semasa semayang maghrib dia semayang siap-siap dengan Isya. Dia jamakkan, dia tidak qasar kerana dia tidak musafir. Jika tidak, sukar dia nak tunggu. Maka dia boleh mengambil kira berbagai-bagai persoalan, tempat yang baru memerlukan implikasi yang baru. Nabi SAW, ini kita dekat dengan hari raya bulan musim korban. Di dalam hadis Nabi SAW, seperti mana yang kita tahu, yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan sebagainya, Nabi pernah larang orang daripada menyimpan daging korban. Nabi kata, man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin wa fi baitihi syai'un min. Sesiapa yang sembelih korban, jangan selepas 3 hari masih lagi duk simpan daging korban di rumah. Setakat 3 hari je simpan daging korban. Tetapi apabila datang tahun hadapan, sahabat pun dia ingat tahun lepas Nabi tak bagi simpan lebih daripada 3 hari daging korban. Mereka tanya Nabi SAW, naf'alu kama naf'alul amal madhi. Wahai Rasulullah, kita kena buat macam tahun lepas ke? Tak boleh simpan daging korban lebih pada 3 hari. Nabi kata, kulu wa at'imu wa dakhiru fadhalikal am kana bin nasil jahd. Nabi kata makan, bagi orang makan, simpanlah. Tahun lepas tu orang dalam keadaan susah, yang ni daging kurang. Fa'aradtu an tu'inu fiha, aku mau kamu tolong mereka. Jadi kalau kamu simpan daging tu orang lain tak boleh makan lah, tapi tahun ni daging banyak, tak apalah kamu simpan lebih pada 3 hari. Saya nak ceritanya apa? Bagaimana perubahan zaman diambil kira dalam sebahagian hukum, di dalam memberikan ataupun memberikan pandangan hukum, mengambil kira percaturan hukum. Dan saya akan membuat beberapa contoh yang membabitkan fatwa kita di negeri Perlis ini.
Sebab itu para ulama seperti Al-Qarafi dan seumpamanya, saya sebut teksnya dalam Melayu je sebab kalau baca yang Arab ni nanti akan panjang. Dia kata, jangan sepanjang hidupmu jumut dengan baris-baris ayat dalam kitab. Apabila datang seseorang dari negeri yang iklimnya berbeza dengan kamu, yakni dan budayanya berbeza, meminta fatwa, jangan engkau hukum berdasarkan negerimu. Hendaklah kamu tanya keadaan negeri dan nilai fatwa berdasarkan keadaan itu, bukan keadaan negerimu dan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab. Itulah kebenaran yang nyata. Jumut dengan petikan-petikan kitab pasti satu kesesatan dalam agama, kejahilan terhadap maksud para ulama Islam dan golongan salaf yang lampau. Ini banyak dalam teks. Sebab itu kita lihat realiti. Saya buat satu realiti fatwa. Sekarang sebanyak fatwa perlis dah menang di mahkamah pun, tapi kita nak sebut suatu contoh umpamanya. Dalam kitab-kitab lama, ini yang ramai orang tanya pasal. Kitab lama kata, apabila apabila suami masuk Islam atau isteri masuk Islam, anak automatically jadi Islam. Ini yang memeningkan mahkamah di Malaysia ini. Kitab-kitab itu ditulis pertamanya pasal atas alasan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Realiti kitab-kitab lama ditulis hendaklah kita tahu. Biasanya mereka adalah pasangan yang mana suaminya Muslim, isterinya ahlul kitab. Bila bercerai, anaknya pergi kepada bapaknya. Apabila kita kemukakan dalam fatwa perlis, kita kata keputusan itu hendaklah berdasarkan kepada kepentingan anak, bukan latar belakang agama ibu ataupun bapa. Siapa yang ada hak hadanah, child custody, siapa yang ada hak untuk menjaga anak ni, hendaklah dirujuk kepada siapa yang dapat menjamin kebajikan anak tu. Kalau anak tu 2 tahun, 1 tahun mak dia tak masuk Islam, bapak dia masuk Islam, kalau ikut kaedah kitab-kitab lama, anak kena diserah pada bapak. Bapak kemudian dah masuk Islam, kahwin dengan wanita yang baru, dapat mak tiri, anak 1 tahun dijaga oleh ibu tiri. Itu tidak memberikan keselamatan kepada anak. Orang kata, saya pernah cakap dalam sebahagian ni, ada orang bangun, fatwa perlis telah menyebabkan orang jadi murtad. Saya kata dia tidak murtad. Kita tidak kata dia kena masuk agama lain. Kita kata hak tentang bagaimana untuk memelihara anak ini. Saya buat contoh yang lain yang mungkin orang tak, yang saya selalu sebut contoh yang mungkin berbeza. Satu orang pasangan beragama Kristian. Mereka ada anak. Pada usia anak 1 tahun bercerai. Bapa dia pergi duduk di Penang ke, mak dia berada di Johor ke, dia besarkan anak dia secara Kristian sampai umur 12 tahun. Bapa dia pun tak pernah balik tengok dia. Bapa dia di Penang, kena dakwah di Penang, masuk Islam. Berdasarkan mahkamah syariah kita, automatically anak yang tak pernah tahu Islam itu telah menjadi Islam. Itu telah menimbulkan krisis yang panjang dahulu. Ni yang Ahmad Arif pun ada, dia tahu. Tentang tuntutan golongan bukan Islam, mana adil anak ni tiba-tiba jadi Islam dan anak tu tak tahu, tiba-tiba dia dah jadi Islam. Berdasarkan kepada kaedah kitab-kitab yang ada, Islam sentiasa menjadi menang, anak mengikut agama bapa. Tetapi kita kata tak. Hal ini dah pilihan. Ada hadis Rafi' bin Sinan dalam riwayat An-Nasa'i yang kita gunakan hal ini, yang mana dia menceritakan bahawa aslama abi wa abad ummi an tuslima. Bapa aku Islam, ibu aku tidak mau Islam. Kemudian fakhtasama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana ghulam. Kes ini diangkat kepada Nabi sedangkan aku ini masih kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan, fa khayyarah. Nabi pilih, in syi'ta idhhab ila ummika wa in syi'ta idhhab ila abika. Jika kamu mau pilih ibumu, jika kamu mau pilih bapakmu. Kita dari segi sunnahnya kuat, dari segi realitinya juga kuat. Dan ada banyak, saya ingat beberapa contoh saya dalam masa yang ringkas ini, saya ingin sebut tentang kepentingan untuk kita memahami realiti yang berbeza.
Contoh yang lain. Kita tengok orang Arab. Sekarang orang dia semangat sunnah apa di negeri Arab. Orang Arab ni perempuan dia semua pakai hitam. Baru ni Syekh Saudi mari ni, bagus Syekh Hamid Akram Al-Bukhari yang mari mengajar Muwatta. Tidak ada riwayat-riwayat yang menyuruh bahawasanya wanita mesti memakai hitam. Bila dia mai ke Malaysia, sebahagian kawan kata, kenapa orang di Perlis ni, di Malaysia ni wanita dia pakai warna-warni, tidak sunnah, dia kata. Tidak ada. Aisyah binti Sa'ad menyatakan raaitu sittan min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbisnal mu'asfar. Aku melihat 6 daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai baju mu'asfar yang berwarna. Ada perkara yang berbeza di negeri Arab. Bila satu orang sebut selamat hari raya kepada bukan Islam, perkara tu nampak pelik. Tak pasal-pasal macam menyokong agama dia. Tapi realiti di Malaysia berbeza. Sebab itu fatwa Arab Saudi mengharamkan ucapan selamat hari raya kepada agama lain. Tetapi European Council fatwa Eropah yang juga terdiri daripada scholars yang besar ramai, mempunyai realiti yang lain, menyatakan ucapan selamat greeting kepada agama lain untuk hari raya mereka dalam keadaan tidak menyokong ataupun mengakui kekufuran mereka adalah dibolehkan kerana realitinya berbeza. Bukan mengakui agama, tetapi wa idza huyitu bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberikan satu greeting, kamu jawablah yang lebih baik ataupun yang setara dengannya. Ibn Taimiyah rahimahullah, walaupun banyak orang quote Ibn Taimiyah menyebut di dalam tulisannya, dia menyuruh bahawasanya law annal muslima bidari harbin atau bidari kufrin ghairi harbin lam yakun ma'muran bil mukhalafati lahum fil hadi zahir lima alaihi min dhalik fi dhalika min darar wa yastahibbu lirrajuli aw yajibu alaihi an yusharikahum ahyanin fi hadiyihim zahir. Kalau satu orang itu berada di negeri kafir, Darul Harb, dia kata jangan bagi berbeza dengan orang kafir sangat. Eloknya sama dengan mereka pada zahirnya, supaya tidak memberi mudarat kepada kita, supaya kita dapat mengambil manfaat daripada mereka. Tapi bila dia duduk di negara macam Saudi, orang Islam, dia mempunyai realiti yang berbeza. Saya ingin menyebut hal ini untuk memahami saudara-saudari sekalian dalam tempoh yang terhad ni. Beberapa fatwa kita, saya buat beberapa contoh fatwa. Umpamanya ialah fatwa tentang susuan. Bila pergi tentang masalah susuan di hospital, ni tak apalah cerita Jakim hak lepas. Ni Jakim ni sekarang, dia orang tak mau lepaskan, kata tak boleh, tak mau bagi Kementerian Kesihatan nak buat program susu ibu di hospital. Yang ni wanita akan perah susu dia, dia akan donate, dia akan bagi susu dia kepada hospital. Susu itu boleh digunakan oleh anak-anak di hospital yang mana tak ada susu ibu, tak cukup susu ibu, dia minum susu itu dan dia tunjuk kesan apabila tak ambil susu ibu daripada kecil. Masa tu yang bersidang kebanyakan kata tak boleh sebab yang ni akan jadi hukum ibu susuan, yang kemudian tak boleh, nanti mereka tak tahu yang ni saudara susuan, mereka pergi kahwin pada masa depan. 2-3 kali sesi mereka tak bagi. Kita jemput mereka bentang di Fatwa Negeri Perlis untuk mendengar pandangan mereka. Pasal apa? Kita lihat di sana ada keluasan fatwa. Ini disebut tentang keharmonian di bawah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada fatwa Ibn Hazmin. Sebelum Ibn Hazmin, Al-Lais bin Sa'ad wal laisu afqah min Malik, kata Imam Syafi'i, tapi bukan dalam semua keadaan. Tapi Al-Lais bin Sa'ad telah fatwa bahawasanya boleh. Bahkan Al-Lais kata lagi tidak menyusu secara langsung, boleh, dia bukan anak susuan. Di hospital mereka perlukan susu dan kita benarkan untuk mereka buat menderma susu di hospital. Cuma kita bagi syarat. Kalau sekiranya dia nak derma, pertama kena tanya dulu yang nak ambil susu tu dia setuju ke tak minum susu perempuan satu lagi anak dia. Dan kalau dah minum lebih daripada 5 kali susuan, seperti mana yang merupakan qaul jumhur, kita kata dia kena bagi tahu, kena catat, takut berlaku anak susuan.
Tapi kalau sebelum itu susu campur dan seumpamanya pandangan Qaradawi yang lain, dia kata lagi mana tak terus, lagi mana bercampur, ia tidak dikira sebagai ibu susuan. Kita nak ceritanya tuntutan kesihatan menuntut hal itu. Agama ini, saya suka Tuanku selalu duk sebut, ingat supaya saya ingatkan rakyat. Agama ini sifatnya mudah. Baru ni masa jumpa dengan kita timbulkan isu apabila KSU, Kementerian Kesihatan tunjuk proposal yang dibuat oleh pihak JAKIM. Saya sebut dalam perjumpaan baru ni dengan JAKIM juga, yang sama saya dah sebut terbuka, saya dah sebut di sini juga. Nak buat tentang halal medical device, alat perubatan halal, yang ni pisau halal, lampu halal, semua halal. Padahal al-aslu fil asya al-ibahah. Asal satu benda semua boleh. Maksud selain daripada ibadat, kehidupan semua boleh. Bila kita buat halal halal potong halal, alat suntik halal, esok kereta halal, motosikal halal, kerusi halal. Di sebalik itu berlakunya perniagaan. Sebab itu Islam datang dengan perkara yang mudah dan memudahkan manusia. Halal bagus, tapi kita pentingkan untuk makanan lah. Tapi kalau tak zahir padanya haram, ia halal. Tapi kalau nak dihalalkan besok kopiah halal, kasut, Islam tidak sampai ke peringkat yang sedemikian. Demikian satu dua contoh lagi saya nak sebut tentang realiti kita di Malaysia. Fatwa perleh tentang masalah bukan Muslim boleh dapat zakat di atas keputusan ulul amri, di bawah masalah, di bawah mu'allafatul qulub, di bawah golongan mu'allaf. Mu'allaf dengan makna yang luas. Di Malaysia ni sebut ni sesuai dah, tapi sebutlah. Di Malaysia ni syarikat-syarikat yang kerja, yang keluarkan zakat di kalangan orang Islam, alhamdulillah. Tetapi operasi itu ialah operasi bagi sebuah negara. Apabila dia bayar zakat, sebenarnya dia dapat pengecualian teks. Kalau dia bayar teks, teks ini merangkumi ramai, Muslim dan non-Muslim, semua. Tapi dalam tabiat fatwa di Malaysia, zakat hanya untuk Muslim. Jadi apabila duit tu pergi ke zakat, tak pergi pada teks, maka tak dapatlah habuan non-Muslim itu bagi sebuah negara, bagi kerangka sebuah negara. Dalam fatwa kita, para ulama membenarkan untuk non-Muslim dapat. Bukan orang kata habislah duit zakat boleh, tak habis, kerana dia berada pada keputusan ulul amr. Bila tuanku pergi ke hospital bagi kepada orang yang susah sebelah Muslim, oh dia tak siapa melawat, tuanku bagi duit. Sebelah tak bagi, pasal apa? You tak boleh dapat, you bukan Muslim. Dia tidak baik untuk hati mereka. Sedangkan tujuan zakat untuk li-ta'lif, untuk menjinakkan perasaan orang kepada Islam. Nabi telah beri kepada pemimpin-pemimpin kabilah yang belum masuk Islam wang, bagi harta. Uyainah bin Hasan, Nabi bagi kepada mereka. Ramai lagi yang Nabi bagi. Apabila kita pergi buat majlis, sekarang ni tuan-tuan tengok, apabila kita buat majlis dialog dalam masjid, non-Muslim datang begitu ramai. Dalam sesi itu ada mereka dapat zakat. So mereka kata terima kasih, Islam baik supaya dapat habuan daripada ini. Kerana tujuan kita, kalau ada orang Islam pergi ke gereja dapat bantuan, kita bising satu Malaysia, orang Islam pergi gereja, nanti dah masuk Kristian, pasal dia tak cari orang tak dapat, dia pergi ke gereja. Tapi kalau orang bukan Islam mari dapat bantuan Islam, kita juga yang bising, kenapa bagi kat dia? Sebab itu kita mesti lihat daripada sudut yang luas terhadap dakwah. Saya telah bercakap kepada saudara Wan Saiful, ni penasihat menteri ni, orang Perlis, hebat Perlis ni kan. Saya kata bahawasanya kita mesti berfikir juga untuk sekolah agama diberikan sedikit peratus atau ada peruntukan untuk non-Muslim menjadi pelajar. Bila golongan agama membesar dalam keadaan tidak ada pengalaman bergaul dengan non-Muslim, mereka akan kaku. Sedangkan tabiat Islam yang disebut sekarang kerajaan diwar-warkan rahmatan lil alamin, yang rahmat untuk semua,
Patutnya dia kena tahu bagaimana berinteraksi dengan non-Muslim. Kita ada fiqh pun, bagaimana Nabi berinteraksi dengan non-Muslim. Tak ada pengalaman. Dia belajar sekolah agama, pergi semua jadi ustaz. Kemudian makan bahasanya, interaksinya dengan non-Muslim, tak ada pengalaman. Kena ada peruntukan mereka duduk di sekolah kita. Lalu kita juga boleh tunjuk pada budak-budak kita, perangai elok-elok sikit, jangan malu kat mereka. Mereka nanti lagi disiplin, bangun subuh lebih awal daripada kita. Dan kalau budak kita perform baik, mereka bawa mesej yang baik balik kepada masyarakat mereka. Mengaji sekolah agama, tak payahlah suruh dia hafal Quran ke apa. Dia mengaji sekolah agama, dia kata budak-budak sekolah Islam ni baik perangai dia. Satu mesej yang baik. Kita perlukan, kita tidak Saudi. Kita bukan di negara Arab. Kita Malaysia. Kita perlu mempunyai fiqh kita sendiri. Kita perlu mempunyai perbahasan hukum kita sendiri. Kita mempunyai realiti kita sendiri. Sembahyang, puasa, zakat, haji tidak berubah. Tetapi interaksi hukum hakam fiqh yang membabitkan persekitaran berubah. Orang Jepun cara dia hengguk macam lain. Orang Siam cara dia bagi tabi hormat. Orang Indonesia macam lain. Polis macam lain. Tentera macam lain. Orang hormat pada raja dengan cara yang berbeza. Ini semua tidak ada kaitan dengan syirik ataupun tak syirik. Itu adalah kaedah penghormatan yang menjadi adat budaya sesuatu bangsa. Maka apabila satu orang tak faham, dia ini merupakan amalan kufur. Orang yang buat itu tidak ada pun dan dia tak pernah terfikir. Ketika orang Thailand buat begini, dia tidak menyembah kita. So Nabi, sebab itu Nabi apabila Abu Bakar masuk, dia kashifan faqizaihi aw saqaihi syakin min rawi. Ketika Abu Bakar masuk, Nabi SAW tersingkap paha ataupun betisnya. Sebab tu khilaf bab paha ni, bukan nak suruh tengok paha orang kan. Kalau tidak rawi tak syak. Kemudian apabila Umar masuk, kata Aisyah, Nabi duduk macam tu juga. Bila Osman masuk, Nabi tutup kain dia. Tadi dua-dua tu pak mentua dia. Nabi Aisyah tanya, kenapa Kak Osman tu Nabi tutup, yang dua orang lagi Abu Bakar dan Umar? Nabi kata, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Tidakkah kau rasa segan dengan satu orang yang malaikat pun rasa malu dengan dia? Osman pemalu, kalau dia tengok macam tu dia tak boleh. So Nabi meraihkan adresi realiti orang yang Nabi berinteraksi dengannya. Maka realiti rakyat Malaysia, realiti orang Melayu tak sama dengan orang Arab. Yang lembut pada orang Arab tu kasar di sisi orang Melayu. Orang-orang sufi, Junaid al-Baghdadi menyebut hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Dengan tafsirannya yang betul lah kan. Maksudnya yang baik di sisi orang yang baik itu masih buruk di sisi orang yang dekat. Maka realiti orang Malaysia berbeza, bahasa orang Malaysia berbeza. Sebab itu saya sebut juga kepada kawan-kawan dalam kerajaan baru ini, suatu kesungguhan untuk membahaskan fiqh berdasarkan realiti Malaysia. Soal ibadat, sunnah tak sunnah ini fix. Tapi interaksi antara kita, agama begitu luas. Dan kita harap rakyat di negeri Perlis itu, di bawah kerangka keluasan Ahli Sunnah wal Jamaah, negeri hari ini kita tengok banyak tokoh-tokoh dah mula bercakap, Malaysia memerlukan keluasan fiqh, menerima keluasan bermazhab. Alhamdulillah. Perlis 1948 telah memasukkan hal ini, bahawasanya kita tidak terikat dengan satu mazhab sahaja, menerima keluasan. Sebab itu fatwa-fatwa yang dikeluarkan dalam Jabatan Mufti, alhamdulillah diminta diterjemahkan oleh berbagai institusi termasuk daripada UK, US, kerana kita telah menangani banyak isu-isu baru berdasarkan keluasan mazhab fiqh ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan negeri ini, dan kita akan dapat mengepalai atau meneruskan intellectual discourse, perbincangan intelek, kesarjanaan dalam bidang agama. Walaupun negeri kita kecil, tapi ini tidak membataskan kita untuk minda kita dan cara fikir yang maju itu merentasi negeri-negeri yang lain, insya-Allah. Terima kasih banyak, menjunjung kasih kepada tongku-tongku semua, tongku bertiga, dan juga kepada hadirin yang dengar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.